Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Muhammad Muhsin bin Abdul Razak, Presiden Iman Malaysia. Yang berhormat Datuk Muhammad Ismail bin Ibrahim Timbalan, Presiden Iman. Yang berbahagia Datuk Haji Jamarul Khan bin MS Kadir, Penasihat Iman. Yang berhormat Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, Presiden Pejuang. Yang berusaha Datuk Paduka Ibrahim Ali, Presiden Putra. Yang berusaha Ustaz Zamani Ibrahim, Presiden Berjasa. Yang berbahagia Datuk Dr. Marzuki Yahya. Yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Murad bin Nur Marikan. Yang berusaha Tuan Muhammad Hanif Khatri bin Khatri Abdullah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ucap berbanyak terima kasih kepada Iman yang telah mengadakan majlis makan malam dan menjemput saya dari isteri untuk hadir bersama. Saya pada mulanya memikir bahawa Iman ini adalah satu parti kecil, tak ada ahli, baru ditubuh cuma pada tahun 2019. Tetapi saya amat gembira kerana pada malam ini saya lihat begitu ramai sekali yang hadir dalam majlis ini. Saya yakin semua yang hadir ini mempunyai keluarga, dan ini bermakna bahawa penyokong Iman ini lebih daripada yang ternampak pada malam ini. Dan saya yakin dengan penyertaan Iman dalam gerakan tanah air, maka gerakan akan dapat sokongan yang besar daripada komuniti India Muslim di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa mengadakan menyertai pilihan raya walaupun masa bukanlah sesuai untuk diadakan pilihan raya. Kita tidak diberi masa yang cukup untuk mendaftarkan gerakan kita, gerakan tanah air, sehingga kita tidak dapat bertanding dalam pilihan raya ini sebagai gerakan tanah air. Sebab itulah untuk mewakili gerakan tanah air, kita telah bersetuju supaya kita guna Parti Pejuang sebagai ganti kepada gerakan tanah air. Dan saya harap tidak ada salah faham di kalangan pengundi-pengundi apabila mereka melihat simbol pejuang sebagai ganti kepada gerakan tanah air. Gerakan tanah air ini adalah satu konsep baru dalam politik di Malaysia. Sebelum ini yang bergerak dalam arena politik ialah parti-parti politik sahaja. Tetapi kita dapati bahawa parti-parti politik ini tidak mengambil berat masalah rakyat, masalah yang diperjuangkan oleh rakyat dalam NGO. Sebab itulah kita ingin memberi suara kepada rakyat. Sebab itu gerakan tanah air ini adalah satu gerakan rakyat, supaya mereka juga boleh bersuara
berkenaan dengan politik yang melibatkan diri mereka. Kita tahu bahawa NGO ini tidak terlibat secara langsung dengan politik. Harapan mereka ialah perjuangan mereka itu akan diterima oleh mana-mana kerajaan yang memerintah negara kita. Malangnya, kebanyakan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah Malaysia tidak ambil berat tentang pandangan dari pihak NGO. Sebab itu kita berpendapat bahawa NGO juga perlu diberi suara. Kita tidak dapat mengadakan parti politik di kalangan NGO. Tetapi kalau ada di antara wakil-wakil mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang ingin menyuarakan suara NGO, mereka boleh melakukannya melalui gerakan rakyat ini, gerakan tanah air. Mereka tidak perlu menjadi ahli dalam gerakan ini. Hanya mereka boleh menyertai melalui pilihan raya apabila mereka memberikan nama orang perseorangan, bukan sebagai wakil daripada NGO, tetapi sebagai pribadi. Mereka boleh jadi calon pun, dan mereka boleh bertanding dalam pilihan raya. Dan jika kita memenangi pilihan raya, maka suara NGO akan didengari oleh kerajaan, kerana pada ketika itu orang mereka berada dalam kerajaan. Inilah hasrat kita. Sebab itu NGO perlu memberi sokongan yang kuat kepada gerakan tanah air melalui undi-undi kepada pejuang dalam pilihan raya ke-19 ini. Inilah satu cara supaya rakyat yang dahulu tidak ada suara kerana mereka bukan ahli politik, tetapi sekarang ini mereka boleh diwakili dalam gerakan tanah air. Ini tidak bermakna bahawa NGO sudah jadi parti politik. Tidak. Cuma orang mereka boleh diterima supaya menjadi calon dalam GTA, dalam pejuang, dan mereka mungkin boleh menyertai kerajaan jika kita dapat kemenangan. Inilah hasrat kita, memberi suara kepada rakyat yang sekian lama tidak ada suara dalam kerajaan. Kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang bukan bergerak untuk bangsa, negara ataupun agama. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden UMNO Zahid Hamidi, dianya menjelaskan bahawa sebabnya UMNO berjuang dan ingin mendapat kemenangan besar dalam pilihan raya yang ke-15 ini ialah kerana mereka menghadapi kemungkinan dituduh dan dihadapkan ke mahkamah kerana jenayah-jenayah yang dilakukan oleh mereka. Mereka harap jika mereka menang, maka segala tuduhan ini dapat dihapuskan, dapat dibatalkan, dan mereka dapat dibebaskan daripada sebarang tindakan undang-undang terhadap jenayah yang dilakukan oleh mereka. Inilah perjuangan UMNO kali ini. Kita sedar dulu UMNO adalah sebuah parti yang baik yang dapat menjadikan negara kita ini dikenali oleh dunia sebagai harimau Asia. Itu dahulu. Tetapi setelah diambil alih oleh Najib, negara kita bukan lagi jadi
harimau Asia. Sebaliknya dia sudah jadi kleptokrasi. Apa dianya kleptokrasi? Kleptokrasi bermakna sebuah negara yang diperintah oleh penyamun dan penjenayah. Itulah kleptokrasi. Dapatkah kita terima kerajaan yang terdiri daripada penjenayah yang terkenal kerana mencuri duit, menyalahguna kuasa, terlibat dengan rasuah secara besar, orang Melayu. Tetapi yang lain, walaupun tak Melayu, tetapi cakap bahasa Melayu cukup fasih, seperti yang kita dengar Presiden dan Timbalan Presiden tadi. Mereka lebih kurang sama dengan orang Melayu. Sebab itu mereka berada dalam gerakan tanah air yang ahli-ahli politik akan dapat menang besar. Yang penting dalam pilihan raya ini ialah undi. Seberapa banyak yang keluar mengundi akan menentukan nasib kita. Sebab itu tak payah guna duit untuk nak mengundi. Cuma sikit saja duit sendiri boleh guna. Saya sedar bahawa UMNO dan BN akan sogok banyak duit kepada pengundi-pengundi. Tetapi pengundi-pengundi yang undi kepada mereka kerana duit akan dapat kerajaan yang akan curi duit lagi untuk mengganti duit yang mereka telah belanja dalam pilihan raya. Parti Gerakan melalui Pejuang tidak akan gunakan rasuah yang cuma masuk dalam pilihan raya ini untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin mereka dari dipenjara. Itulah tujuan mereka, dan ini telah diterangkan oleh Zahid Hamidi yang menjadi presiden kepada UMNO dan pengurusi kepada BN. Saya yakin kita semua faham perjuangan mereka bukanlah seperti kita. Perjuangan kita adalah untuk kebaikan negara, untuk kebaikan rakyat dan kebaikan segala urusan yang kita lalui, termasuk memperbaiki ekonomi negara kita dan menentukan bahawa negara kita ini tidak lagi menjadi tidak stabil dengan ada lompat-melompat dari parti kepada parti yang lain, sehingga dalam jangka masa tak sampai satu edah, tak sampai 4 tahun, kita sudah ada 3 buah kerajaan. Sebaliknya, dalam jangka masa 60 tahun, kita cuma mempunyai 4 buah kerajaan. Jelas sekali bahawa sejak diambil alih kerajaan oleh parti melalui pintu belakang ini, kestabilan politik di dalam negara kita sudah hancur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Iman yang telah jemput saya dan isteri ke majlis ini, dan saya berterima kasih kerana memberi peluang kepada saya menjelaskan masalah politik yang melanda negara kita. InsyaAllah dengan undi daripada tuan-tuan dan puan-puan dari komuniti Indian Muslim, dari komuniti Melayu dan lain-lain, kita akan dapat jatuhkan kerajaan penyangak ini, kerajaan pencuri ini, dan kita dirikan sebuah kerajaan yang prihatin, yang mengambil berat untuk mengatasi segala masalah negara, segala masalah rakyat, supaya negara kita kembali menjadi Asian Tiger. Sekian, terima kasih.